Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung ayat tu dia kata wa minal ladzina hadu sama'una lil kadzib. Dan janganlah engkau wahai Muhammad duka cita dengan setengah daripada orang Yahudi itu yang depa ni banyak mendengar dusta yang diperbuat oleh ulama depa. Yahudi ini Nabi Muhammad dibangkitkan mai dalam masyarakat depa. Depa ada satu kampung di Madinah ni, satu kampung tu Yahudi duduk semua. Di mana? Khaybar. Di Khaybar ini sampailah ada lagi Khaybar. Kalau tuan-tuan pergi Madinah boleh duduk pujuk travel agent ni ajak pergi tengok, boleh pergi tengok perkampungan Khaybar ini. Lah tak ada adalah Yahudi, tapi di situlah dulu segala Yahudi duduk. Bani Quraizah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa semua duduk di Khaybar. Perang Khaybar yang berlaku pada zaman Nabi itu, perang Nabi pergi attack mereka Yahudi kerana Yahudi mukir janji yang telah buat dengan Nabi. Khaybar ini, mereka ni orang Yahudi ni penyakit mereka apa? Mereka duk kena tipu dengan rahib mereka. Rahib mereka ni pula apa masalah dia? Mereka punya masalah, mereka duk nampak Nabi ni macam nak mengambil privilege mereka, keistimewaan mereka. Selama ni mereka ada privilege. Rahib-rahib Yahudi ini mereka dihormati oleh masyarakat Yahudi. Apa-apa orang cari mereka, apa-apa orang tunjuk respect dekat mereka, apa-apa orang refer dekat mereka. Tiba-tiba dengan kerana Muhammad mai ke Madinah, orang beralih kepada Nabi Muhammad. Mereka rasa mereka kehilangan privilege. Pasal itu aja manusia, tuan-tuan, manusia. Kita daripada satu orang yang dihormati, mai satu orang beralih pergi ke kontu, kita dah tak syok dah. Pasal apa? Pasal kita manusia. Tak boleh nak buat apa. Manusia ni kalau dia boleh lawan nafsu tu, dia okey. Tapi kebanyakan tewas dengan nafsu tu. Ada pula third party mai duk jolok kata hang ni apalah dulu orang punya duk respect hang. Dia dulu tu. Macam orang duk main cucuk pinggang, dia lagu nak lompat lagu tu. Manusia. Maka Yahudi yang duk ada di Khaybar, yang duk ada di Madinah ni, apabila orang duk mai ni, apa saja jadi ni Muhammad mai, penduduk Madinah semua duk tengok dekat Muhammad, dah tak syok. Walaupun mereka bind satu perjanjian dengan Nabi, buat satu perjanjian dengan Nabi, mereka mukiri perjanjian itu sehingga berlakunya perang Khaybar. Allah nak cerita mereka ni, wa minal ladzina hadu sama'una lil kadzib, dan setengah Muhammad jangan duk susah hati, jangan duk duka cita dengan setengah daripada kalangan Yahudi ini yang mereka ni banyak mendengar pembohongan yang dibuat oleh ulama mereka. Pembohongan yang dimasukkan di sini apa dia? Nombor satu, mereka duk pegang kitab Taurat. Dalam kitab Taurat clearly stated, terang bagi tahu dalam kitab Taurat tu kata akan mai satu nabi akhir zaman, nama nabi itu Muhammad. Ada dalam kitab Taurat. Tapi yang kata rahib Yahudi, yang kata ulama Yahudi ni, bila mai tang tu depa tutup, depa skip, depa baca yang lain. Bila orang ada mengaji ni tanya, ni Muhammad ni adakah sebut dalam kitab kau, dalam kitab kita, dalam Taurat? Ulama depa kata tak ada. Mana ada? Tak ada. Pasal apa? Depa sembunyikan benda tu. Satu. Yang kedua ni, dalam konteks ayat yang kita baca ni, dia nak abang kata ulama Yahudi tutup tentang hukuman ke atas penzina yang sudah kahwin. Dalam Taurat pun abang kata kalau dia ni dah kahwin tiba-tiba dia berzina, hukum dia kejam dengan batu sampai mati. Yang tu pun depa tutup. Punca depa tutup apa dia? Apabila zina dilakukan oleh orang-orang besar dan orang-orang kaya depa. Depa nak selamatkan orang besar, orang kaya depa tutup hukum tu. Baik, ni ayat dia. Dia kata sama'una liqaumin akharin lam ya'tuka. Banyak mendengar mereka itu, yakni orang Yahudi itu, bagi kaum lain daripada engkau wahai Muhammad, yang tiada pernah datang mereka itu akan dikau. Itu dia. Depa pergi duk dengar orang lain, duk dengar tok-tok alim depa, yang tok alim depa pun tak pernah mai jumpa Nabi. Nabi sampai di Madinah, depa tak mau mai jumpa Nabi. Ego. Tak mau jumpa Nabi. Berasa macam jatuh bila pergi jumpa Nabi tu macam jatuh standard. Tuan-tuan, ni penyakit. Orang yang nak pergi jumpa tu pun ada satu ego. Orang yang kena jumpa selain daripada Nabi lah, kadang-kadang pun ada satu ego.
Penyakit tuan-tuan. Saya jadi ustaz. Kalau ada satu ustaz lain apa-apa, saya ada main abang dalam kuliah. Ada abang kata, Ustaz Samsuri selalu call saya, dia apa-apa tak faham dia tanya saya. Tu pasal apa tu? Ego. Wahai benda tu dia panggil sharing, berkongsi ilmu, berkongsi maklumat. Tak ada siapa lebih pandai daripada siapa. Sama-sama ustaz-ustaz ni share lah ilmu. Telefon tanya, kita tahu dia alim dalam bahasa Arab. Kalau kita ada jumpa masalah dari segi bahasa Arab, kita telefon dia tanya. Dia pula korang, dia satu orang lagi alim dalam hadis. Dia pandai bahasa Arab tapi dia tak pandai hadis. Dia telefon kawan yang pandai hadis. Dia kata ni nak check ni, betul ke ada hadis macam ni, macam ni, macam ni. Orang yang kena tanya, jangan ego. Bila orang refer dekat dia tanya, mai doa abang dalam kuliah ni. Ustaz tu telefon dia, ustaz ni telefon dia, ustaz ni. Nak abang kau orang kata dia ni kira tempat rojong semua orang. Ego. Penyakit ego ni penyakit manusia. Bila sebut lagu tu kita dengar pun tak syok. Nak apa ni? Berkongsi maklumat itu kewajipan. Sebab benda ni komplement. Dia komplitkan kekurangan kita, kita komplitkan kekurangan dia. Benda ni satu kebaikan. Bukan benda ni kita nak exploit untuk nak bagi tahu dekat public hebat kita, pasal semua orang refer dekat kita. Tapi nama kata manusia, benda ni dia penyakit dalam hati dia. Dia syok nak bagi tahu dekat orang kehebatan dia.